InsyaAllah pada kali ini kumpulan kami pula akan membentangkan berkenaan dengan dua video. Dan video pertama kami bertajuk How to Give Dakwah to Muslim. Dan video ini telah disampaikan oleh penceramah yang sangat hebat, iaitu Syekh Hamzah Yusof. Baik, sebelum kita nak pergi lebih lanjut, kita nak kenal dulu penceramah kita ni siapa. Nama beliau adalah Syekh Hamzah Yusof. Beliau ni dilahirkan pada tahun 1960, iaitu pada tanggal 1 Januari. Dan beliau ni warga negara Amerika Syarikat. Beliau juga seorang pengasas Zaytuna College. Dan beliau juga seorang sarjana Islam yang kita kata amat hebat dekat Amerika. Dan beliau ni seorang mu'alaf. Beliau memulai Islam pada tahun umur beliau 17 tahun. Masa tu beliau masih remaja. Dan kita nak tahulah sedikit bagaimana beliau ni masuk Islam. Baik, beliau ni sebelum Islam, nama beliau adalah Mark Hansen. Dan beliau telah dibesarkan dengan agama Kristian Orthodox Yunani. Dan beliau ni dibesarkan di California, tetapi beliau dilahirkan di Washington. Dan bagaimana beliau masuk Islam? Pada tahun 1977 telah berlaku satu peristiwa yang menyebabkan beliau ni masuk Islam, iaitu berlakunya satu kemalangan yang menyebabkan nyawa beliau hampir diragut. Jadi beliau membaca Quran dan akhirnya alhamdulillah hati beliau tersentuh dan akhirnya beliau memulai Islam, iaitu pada tahun pada umur beliau 17 tahun, masih remaja. Baik, seterusnya Syekh Hamzah Yusof ni juga terkenal kerana beliau ni merupakan penyokong yang kuat ataupun kita kata penyokong yang tegar dalam pembelajaran klasik Islam, dan beliau telah mempromosikan sains Islam di seluruh dunia. Kira beliau ni orang yang hebat lah sampai beliau mempromosikan ke seluruh dunia. Dan beliau juga telah mempelajari bahasa Arab, falsafah Islam, perundangan, syariah beberapa tahun. Maknanya beliau belajar ilmu tersebut dalam lingkungan masa tempoh yang panjang. Dan beliau ni juga telah belajar ilmu kejururawatan, dan beliau juga pernah menjadi imam sepenuh masa di Masjid Santa Clara. Dan seterusnya beliau telah memberikan banyak ceramah atau kita kata talk, memberi banyak ceramah di banyak tempat dah. Beliau ni kira orang yang sudah banyak berpengalaman dan pernah memberikan ceramah kepada orang-orang yang penting juga. Dan beliau ni merupakan seorang kita kata penceramah yang menjadi inspirasi bagi seluruh generasi Muslim yang berbahasa Inggeris untuk mempelajari sains Arab dan juga Islam. Beliau ni banyak jadi role model ataupun beri inspirasi kepada orang untuk mempelajari Islam ni apa, terutama di negara-negara barat. Dan antara jawatan yang pernah dipegang oleh Syekh Hamzah Yusof adalah yang pertamanya, beliau pernah menjadi penasihat pusat pengajian Islam di Graduate Technology Union di Berkeley. Seterusnya beliau juga menjadi naib presiden untuk pusat bimbingan dan pembaharuan global. Seterusnya beliau juga pernah jadi naib presiden bagi forum untuk mempromosikan keamanan dalam masyarakat Islam. Dan beliau juga merupakan sarjana Islam yang terkenal dan berpengaruh di barat. Sampaikan beliau ni tersenarai dalam 50 orang teratas dari 500 orang Muslim yang paling berpengaruh. Dan ciri-ciri yang ada pada diri beliau, kita boleh katakan Syekh Hamzah Yusof ni merupakan orang yang berani, kerana beliau ni berani untuk tegakkan Islam walaupun dekat mana beliau berada, walaupun di Amerika Syarikat. Yang mana kita tahu Amerika ni sebuah negara yang kalau Islam tu mungkin tak berapa nampak sangat dekat sana. Tetapi beliau ni
tetap menyebarkan Islam di Amerika Syarikat. Dan Syekh Hamzah Yusof ni juga beliau pernah datang ke Malaysia pada tahun 2019 pada bulan Julai. Beliau datang ke Malaysia untuk memberikan ceramah, tak silap saya. Itu saja untuk biodata Syekh Hamzah Yusof. Seterusnya kita akan pergi ke isi kandungan yang ada dalam video tersebut, iaitu how to give dakwah to Muslim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aimin Nadirah binti Syahrul Najib dan nombor matrik saya ialah D181 D18110609. Okey. Menurut dalam video How to Give Dakwah to Muslim oleh Syekh Hamzah Yusof, dalam video ni saya akan beri ringkasan mengikut kefahaman saya, iaitu first kali penceramah dia menceritakan bahawa sebagai orang yang ingin memberikan dakwah kepada Muslim, dia perlu jelas bahawa tidak semua umat Islam mempunyai kefahaman yang sama seperti mana orang tu ada. Contoh, seperti Muslim di negara barat, seperti negara Amerika ke Kanada ke macam tu kan. So mereka ni dihidupkan dengan persekitaran yang sekularism ataupun sekular lah kan. So di mana diorang punya agama ni, apa yang diorang pelajari mungkin tak sama seperti mana yang kita pelajari atau orang Arab pelajari, contoh. So nak katakan dan kita perlulah faham bagaimana kalau macam orang ni kan. So kita kena faham tahap kefahaman mereka terlebih dahulu, tahap kefahaman mereka terhadap agama mereka. Sebabnya contoh macam zaman Rasulullah dulu pun ada seorang sahabat ni, dia tidak mendapat kefahaman macam mana sahabat lain, sampai kan dia cadang untuk memberikan Rasulullah hadiah arak. Dan waktu tu Rasulullah tanyalah, tidakkah kamu tahu arak itu haram? Lepas tu dia kata, tidak ya Rasulullah, saya tidak mengetahui. So disebabkan waktu tu sahabat tu dia bawa hamba dia sekali, and dia pun berbisiklah kepada hamba dia sesuatu di depan Rasulullah. Bila Rasulullah kata arak itu tak boleh minum, haram. Dan bila Rasulullah lihat dia berbisik pada hamba dia, dia tanyalah apa yang dibisikkan tu. Lepas tu sahabat tu bagi tahu yang dia minta hamba dia tu jual arak tu. Dan Rasulullah pun kata sesungguhnya orang yang diharamkan minum arak turut diharamkan menjual arak. So nak kata kat sini bestnya akhlak Rasulullah ialah Rasulullah dia cuba mengetahui ataupun dia mengetahui bahawa tahap kefahaman setiap sahabat dia lain. Macam contoh lain, kalau banyak sahabat, dia akan banyak bertanya waktu zaman Rasulullah. Dia bertanya, okey, apa amalan yang terbaik untuk mendekatkan diriku ke syurga? Ada Rasulullah, kalau sahabat ni mungkin Rasulullah jawab lain, kalau sahabat lain Rasulullah jawab dengan jawapan lain. Sebab Rasulullah tahu diorang punya tahap kefahaman masing-masing sangat berbeza. So daripada situ kita perlulah mengetahui juga dan jelas tahap kefahaman, level tahap kefahaman mereka terlebih dahulu. Dan seterusnya kita pula tak boleh nak mengenal pasti tahap kefahaman tu daripada perspektif luaran mereka. Contoh, kalau mereka pakai purdah ataupun mereka pakai tudung labuh, tak semestinya tahap kefahaman mereka sama. Maksudnya diorang faham apa yang kita ingin sampaikan. Sebabnya tahap kefahaman ni ialah benda yang berlainan. Dia tidak boleh dilihat dengan mata kasar dan dia perlu diketahui dengan pertanyaan, dengan kita kenal orang tu terlebih dahulu. So dan satu juga, bila contohlah kan, waktu kita contohlah kan, orang tu dah faham rukun solat,
dan tidak bermakna dia faham rukun solat dan dia boleh melakukan solat itu dengan khusyuk. Dia lain. So nak katakan Syekh Hamzah Yusof ni kata kita perlu percaya yang setiap manusia ni dia ada tahap ke peningkatan iman atau penurunan iman, contoh kan. So nak katakan macam mana seorang tu dia boleh daripada dulu dia boleh berubah, macam itulah, dia boleh berubah. So nak katakan setiap manusia tu dia boleh berubah. So kita perlulah mempelajari orang tu lebih dahulu dan kita kena faham orang tu terlebih dahulu. Dan kita dalam Islam ni kita perlu akan ada sikap rahmah, iaitu rahmah tu bukanlah baik, dia boleh jadi mengikut waktu tu, sesuai mengikut keadaan tu. So nak katakan contoh orang ni kita boleh nasihat dia daripada segi kata-kata sentap, tapi ada orang ni kita perlu nasihat dia dari segi cara lembut. So nak katakan apa pun kita tak boleh nak menjudge orang terlebih dahulu sebelum kita nak berikan dakwah. Dan kita perlulah faham tahap kefahaman dan tahap penghayatan mereka dalam agama mereka. Itulah apa yang saya faham daripada video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah binti Zahimil. Saya akan menerangkan tentang ciri-ciri pendakwah. Okey, zaman berlalu dan cara ataupun pendekatan dakwah juga perlu ditingkatkan dari masa ke semasa. Bila kata hukum satu perkara tu haram, maka wajib kita untuk jauhi daripada perbuatan tersebut. Bila kata satu perkara itu halal, kita cuba untuk menggunakan landasan tersebut untuk melakukan dakwah yang sebaiknya. Nak katanya bila nak dakwah dengan orang yang mempunyai latar belakang yang berbeza-beza, contohnya dia seorang yang tak pakai tudung, mungkin ada cara dia, ataupun dia seorang yang suka kaki botol ke, minum arak ke, mungkin ada cara yang sesuai untuk dia. Kita jangan terus condemn dia ataupun judge dia, dia ni seorang yang macam ni. Mungkin pengetahuan dia, kita kena faham bahawa setiap manusia pengetahuan berbeza-beza, pengalaman dan latar belakang semua berbeza-beza. Jadi tidak salah untuk kita meletakkan kasih sayang terhadap dirinya dan kita bantu. Mungkin daripada kita mengenali dirinya, kita akan tahu apa yang dia perlu untuk diri dia. Bila orang nak katanya, bila macam mana kita nak dakwah pada orang, kita kena tunjukkan ciri-ciri akhlak yang Rasulullah ajar. Rasulullah dia sangat menggunakan pendekatan yang lemah lembut, dan Nabi Rasulullah dia menyantuni siapa sahaja yang ada di sekeliling dia. Jangan kita cakap kau dah buat macam ni, kau akan masuk neraka semua. Tak boleh, sebab ini bukan apa yang Rasulullah ajar, ini bukan apa yang Rasulullah tunjuk, dan bukan apa yang Rasulullah amalkan dalam kehidupan dia. Jadi kita kena tengok setiap orang punya pengetahuan setiap orang tu berbeza-beza. Mungkin suatu masa akan datang pengetahuan dia sudah makin tinggi daripada kita, dia dah lebih explore banyak benda dan banyak lagi pengalaman dia, dan dia lebih hebat daripada kita, pengetahuan dia lagi tinggi daripada kita. Jadi dan daripada pengetahuan tersebut dia akan jadi lebih seorang yang lebih orang kata berakhlak, lebih tahu macam mana nak berdakwah, lebih tinggi cara dia, dan banyak yang ditahu tentang melalui pengetahuan. Jadi kita tak boleh lagi nak judge orang dia macam mana, sebab kita tahu mungkin setiap orang mempunyai jalan kehidupan yang berbeza-beza, masa depan yang berbeza-beza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, seterusnya saya akan kaitkan apa isi dakwah ni dengan saya dapat dalam video ni dengan apa yang kita belajar. Dalam video ni first ada satu part tu dia share kisah di mana Nabi pergi satu majlis ni. Lepas tu lelaki ni dibagi hadiah arak dekat Nabi. Tapi yang Nabi dia tak bagi, kiranya dia tak bagi respon yang
negatif pun. Maksudnya dia tak balas dengan kasar pun. Kenapa lelaki tu bagi arak dekat dia? Kiranya Nabi cakap dengan lemah lembut. So apa yang kita nampak kat sini, sikap Nabi ni seorang yang lemah lembut. Walaupun orang tu macam bagi yelah arak, tapi Nabi tak macam marah-marah pun dekat lelaki tu. So apa yang saya boleh kaitkan kat sini dalam skop dakwah ni, dia ada banyak cara. Macam setengah orang dakwah secara lembut, setengah orang dakwah secara macam kasar sikit. So macam apa yang kita tahu, setiap Muslim tu wajib untuk bagi dakwah, tapi dia ikut kemampuan kita. So macam saya cakap tadi, dakwah ni ada banyak cara. Dakwah secara lemah lembut, secara kasar, secara tegas. So nak bagi dakwah ni tak mudah tau sebenarnya. Dia ada banyak cabaran dia, ada banyak, kira setiap orang lain cabaran yang dia terima waktu dia bagi dakwah tu. So antara akhlak yang harus kita ada sewaktu berdakwah, kiranya kalau nak ikut cara Nabi, kita boleh dakwah secara lemah lembut, bersikap lapang dada, lepas tu berhemah, maksudnya menerima orang tu. Maksudnya contohlah orang tu bersikap negatif macam mana pun, kita kena terima. Kita kena bagi dakwah tu secara baik, maksudnya jangan kasar. Sebab contohlah kalau kita bagi dakwah secara lembut tu, InsyaAllah mudah untuk orang yang mendengar tu untuk menerima dakwah dari kita. Okay, jadi kat sini saya akan share ayat Quran yang di mana yang Nabi memang ajar kita untuk berlembut dalam menyampaikan dakwah. Okay, dalam surah An-Nahl ayat 125, serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, iaitu lemah lembut dan telunjuk yang baik, dan ajarlah mereka dengan cara yang baik. Seterusnya Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan dia menyukai kelembutan dalam segala urusan. So kat sini kita boleh nampak yang betapa Rasulullah nak sangat kita terapkan kelembutan tu dalam dakwah yang kita bagi dekat orang. Sebab penting sangat kelembutan tu, biar orang senang nak terima dakwah yang kita bagi. Macam Rasulullah pun tak pernah nak paksa orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Maksudnya Nabi macam berdakwah, kalau orang tu tak terima, tak apa. Macam Nabi tak pernah pun paksa. Sebab kita manusia ni, kita macam ada yang sifat lembut, ada yang senang terima dakwah, ada yang susah. So kalau macam kita guna cara yang lembut ni, InsyaAllah mana yang keras hati tu lama-lama dia akan dapat untuk macam lembutkan hati dia untuk terima dakwah daripada kita.